muqallibal qulub. Ya Allah, Engkaulah ya Allah yang boleh membolak-balik hati kami. Tsabbit qulubana ala dinik. Kau tetapkan hati kami ya Allah pada pagi ini, pada malam ini di atas landasan agama Islam. Allahumma ya musarrifal qulub. Ya Allah, Kaulah ya Allah yang boleh mengubah hati kami. Sarrif qulubana ala ta'atik. Kau ubahlah hati kami ya Allah daripada hati yang penuh dengan kelalaian kepada hati yang penuh dengan ketaatan, daripada hati yang penuh hasad kebencian wahai Allah kepada hati yang penuh rahmat dan juga kasih sayang. Allahumma ftah alaina. Ya Allah, bukakan ke atas kami hikmah-hikmah dan juga kebijaksanaan kepada kami. Wansyur alaina. Dan limpahkan kepada kami wahai Allah min khazain, dari segala sudut khazanah rahmatika, rahmat-rahmat dan juga kasih sayang kepada kami wahai Allah ya arhamar rahimin, wahai Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Qal rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillah. Thumma alhamdulillah. Bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurniaan dan juga nikmat yang telah diberikan kepada kita pada malam ini, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nafas dan juga hidup, dan dapat kita hidup lagi dalam tahun yang baru 1445. Moga-moga kita dapat diberikan rezeki al-inabah, iaitu dapat melihat kesalahan kita, kesilapan kita pada tahun 1444 dan tahun-tahun yang lalu. Jadi insyaAllah bersyukur pada Allah. Terus kita sambung. Yang lepas saya ingat saya tak masuk kitab begitulah rupanya kisah Nabi Allah Adam, iaitu saya ambil separuh suku baru cerita tentang hijrah, kronologi perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah ke Madinah, yang sampai seingat saya daripada tarikh daripada sirah Ibnu Hisham yang menyebut bahawa dan juga tarikh At-Tabari yang menyebut bahawa Nabi, Asma dan juga Asma berserta dengan Aisyah radhiyallahu anha, dia ni tukang masak menyediakan makanan kepada Rasulullah. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia saat mana dia keluar dari rumah tu, dalam tarikh At-Tabari menunjukkan bahawa ketika itu Asma ni Aisyah dan sirah Ibnu Hisham, maka ketika itu Abu Jahal melampang Asma. Kerana waktu tu Abu Jahal nak cari Nabi, kerana Nabi dah keluar dari rumah dia. Nabi keluar dari rumah dia, sedangkan orang-orang musyrikin waktu tu tak perasan Nabi telah pun keluar dari rumah. Kerana Nabi bacakan surah Yasin tadi kan, diletakkan debu-debu tanah di atas kepala-kepala mereka. Dan Nabi keluar dalam keadaan mereka tidak perasan. Ini mukjizat Nabi. Dan kemudian daripada situ dia pergi rumah Abu Bakar radhiyallahu an. Dan kemudian Abu Bakar sekarang berada di Hilton, itu Hotel Hilton. Jadi dia ke situ dan kemudian dia keluar. Jadi Abu Jahal ni datang, dia kata Nabi dah keluar ke Madinah. Dan Nabi keluar ke Madinah, maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dah keluar dengan Abu Bakar. Abu Jahal pun datang. Abu Jahal first sekali dia pergi rumah sahabat baik dia, iaitu Nabi, dan dia datang rumah Abu Bakar. Dia tengok-tengok ada Asma dan juga Aisyah. Asma tu ketika itu pun kata, Asma ni akak dah lagi besar, iaitu dia kata bahawa mana Abu Bakar. Dia kata, ayah dah keluar dengan Rasulullah. Baru sebentar tadi dia keluar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jadi Abu Jahal ni dia tampar. Dia lempangnya Asma ketika itu. Ini
Nasirat Ibn Hisham. Jadi jahat ni, Abu Jahal ni. Jadi siapa perangai yang macam ni suka tampar, suka lempang, suka pukul perempuan, yang ni perangai Abu Jahal. Perangai Abu Jahal. Jadi begitulah. Jadi ketika mana saat dia dah lempangnya Abu Asma ni, kan? Minta gentleman. Gentleman ni gaduh dengan saya. Gaduh dengan saya. Khairul Fahmi. Tapi saya bukanlah kaki gaduh. Tapi walaupun gaduh pun dulu pernah ada tali pinggang hitam lah dekat Silat Sending. Cuma tak pernah gaduh dengan rumah je lah. Gaduh dengan rumah. Gaduh. Okey. Jadi kalau nak pukul orang pun dah lupa dah. Yang saya ingat adalah ada 7 langkah dekat Sending ni. Yang saya ingat adalah langkah yang ke-1000 sahaja. Langkah yang 7 tu saya lupa. Langkah 1000. Okey, insya-Allah. Jadi kalau nak gaduh pun mungkin saya beranilah gaduh ni, berani pukul orang. Cuma saya tak berani, saya takut adalah bila dia pukul saya balik. Okey, jadi insya-Allah bila dah tentang Nabi keluar rumah ni. Nabi keluar daripada rumah. Dan sampailah Rasulullah ni mula-mula dia bergerak, dia pergi ke satu tempat bernama daerah Kudai. Dalam daerah Kudai ni, kalau kita berada di macam Kayu Jeriti, saya lah umrah. Biasa saya akan duduk di Rotana. Beberapa kadang-kadang tak Rotana pun saya duduk di Sofa Tower. Tapi biasanya saya duduk di Rotana Hotel. Rotana Hotel ni dia dekat dengan, dia berada di Clock Tower. Di Clock Tower. Bila dia berada di mana di hotel tu, di Sofa Tower, Clock Tower, Hilton, ini dipanggil Ajiat. Kalau Masjid Kuching, Tabung Haji tu, dia panggil Hujun. Dia panggil daerah Hujun. Tapi kalau keluar daripada Ajiat tu, dia ada satu nafak ataupun terowong, yang itu dipanggil terbagai terowong tu, dia keluar lepas terowong tu je, Ajiat straight, tu Tarik Ajiat. Sampai je lepas terowong tu, nafak panggil dalam bahasa Arab, nafak. Lepas terowong tu, dia dah dipanggil kepada Aziziyah. Aziziyah ni di luar, dia dipanggil Aziziyah. Biasa orang yang mengerjakan haji, dia akan duduk di Aziziyah. Kalau siapa yang buat haji ifrad, antaranya haji tamattu', haji ifrad dan haji kiran, kalau mereka datang lambat, mereka tak masuk Mekah. Mereka akan duduk di Aziziyah, luar daripada Mekah tu, luar daripada Ajiat. Bukan luar daripada Mekah, dalam Mekah lagi, mereka berada di Aziziyah. Dia tak jauh juga lah, lebih kurang 1 hingga 1.5 km lah. Hotel dia lebih murah. Lebih murah, duduk Aziziyah dan menunggu saat beberapa hari lagi, mungkin sehari atau 2 hari lagi, mereka akan terus bergerak daripada Aziziyah ke Mina pada 9 Zulhijjah, pada hari Tarwiyah. Dan kemudian pada pagi subuh tu, daripada Mina Tarwiyah tu, terus bergerak ke Arafah. Untuk duduk berada lepas Zuhur sampai Maghrib, mesti berada di Arafah pada ketika itu. Kan? Dengan solat jamak takdim. Dan kemudian lepas Maghrib, mereka akan jamak takhir. Pada malam tu, mereka akan pergi beredar, pergi ke Muzdalifah untuk tidur, untuk bermalam dan kutip batu. Dan besok paginya barulah mereka akan pergi ke Mina kembali untuk membaling jumrah yang pertama, iaitu pada hari Nahar Raya tu, 10 Zulhijjah, baling batu untuk satu balingan saja, iaitu di Jumrah Aqabah, 7 biji. Kemudian selesai, mereka turun dan mereka dah boleh buat tahlul awal, iaitu cukur rambut ataupun perempuan gunting 3 helai rambut sekurang-kurangnya, dan mereka dah boleh keluar daripada ihram ataupun boleh buka baju dah. Jadi pada ketika Aziziyah ni, daerah-daerah dia ni, Mina, daerah Arafah sebagainya, ni yang Aziziyah. Sebelah Aziziyah depan lagi, Nabi gerak lagi depan, lebih kurang 4 km. Lepas Aziziyah 1 km je, lebih kurang dalam 3 km lagi lah. 2.5 km lagi, nama daerah tu daerah Kudai. Daerah Kudai. Yang mana daerah Kudai ini, kalau ditambah dengan S, jadi Skudai. Saya Skudai lah. Skudai. Okey. Jadi saya duduk di Taman U. Taman U Skudai. Dulu Taman Impian Mas, Bukit Impian pun Skudai. Tapi di Taman U juga Skudai. Jadi masih daerah yang sama. 81300. Dulu saya duduk di Rengit, daerahnya ataupun mukimnya 83100. Tapi sekarang ni duduk di Skudai 81300.
300, terbalikkan aja. Okey, jadinya ni nama-nama ni siapa tahu betul OIC Taman U. Saya duduk di Taman U sekarang ni. Masa bulan sebelum Ramadan, beberapa minggu sebelum Ramadan, saya pindah ke Taman U. Taman U sebab rumah pun dia dah habis belajar dan anak-anak saya banyak di sekolah di kawasan Taman U dan di Bukit Impian dekat Bukit Impian ni memang taman dia best. Dia ada pagar, ada agak sedikit eksklusif lah. Tapi bila lama 8 tahun duduk di sana, jiwa saya ni tak macam jiwa orang-orang situ lah. Sunyi sangat. Dia sunyi, taman dia gitu, cantik. Lepas tu ada pagar masuk. Tapi bila dan anak-anak membesar ni, saya lebih suka duduk Taman U. Sebab akses senang. Naik motor, saya beli motor. Naik motor, tak beli depan kedai nasi lemak. Patah balik. Kalau dekat Bukit Impian ni kawasan mewah. Dia tak ada kedai-kedai, kena pergi luar baru dapat kedai. Sebab tu ada orang dia tak minat duduk Putrajaya. Sebab tersusun sangat. Jadi dia suka beli mana tau, dekat pasar, berjalan-jalan tepi jalan, ada makan. Jadi saya orang yang macam tu. Suka beli dekat tepi jalan, makan nasi lemak, warung dan sebagainya. Jadi saya suka lebih daripada Taman U. Jadi nampak rakyat Merhain tu lebih rasa seronok. Seronok. Walaupun rumah tak ada pagar, tapi kita mengetahui jiran dan lain dan sebagainya. Jadi masyarakat tu lebih kuat. Jadi saya pindah situlah. Okey, jadi Alhamdulillah. Ketika saat disebut Kudai, daerah Kudai ini juga di mana dinamakan dengan daerah Hayyul Hijrah. OIC. Taman U, raya hari tu beraya kat sana. Oh, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi insyaAllah. Okey. Jadi Taman U ni taman lama. Taman lama. Tahun 80-an dia dah ada dah. Taman U ni tahun 80-an dia dah ada. Okey. Jadi, bila menyebut tentang Hayyul Hijrah, Kudai ini Kudai ini, daerah Kudai ataupun Mukim Kudai ini dinamakan juga dengan Hayyul Hijrah. Kenapa dipanggil Hayyul Hijrah? Sebab apa? Dipanggil Hayyul Hijrah ni sebab dia adalah satu permulaan hijrah Rasulullah. Daerah itulah bermulanya hijrah Rasulullah. Cerita bermula. Gitulah. Ini maksudnya nak cerita ni, ini baru mula ni. Iaitu bila Nabi sampai ke daerah Kudai itu, di sinilah cerita hijrah bermula. Cerita hijrah bermula. Okey, jadinya daripada Kudai ini, daerah Kudai ini, dinamakan Hayyul Hijrah oleh orang Saudi, dinamakan Hayyul Hijrah. Orang sana pun panggil Hayyul Hijrah. Dia tak panggil dengan Kudai. Walaupun dalam kad pengenalan, IC, pasport, alamat official, dia letak Kudai. Macam siapa sini orang Perak, orang Selangor. Kalau mereka letak dekat mana highway, officialnya pada hari ini orang panggil BJ tu dengan batang berjuntai dekat signboard. Dekat dengan apa? Batang berjuntai dengan nama dipanggil sebagai nama dia adalah Bestari Jaya. Kan, Bestari Jaya. Tapi mulut-mulut orang sana dia tak panggil Bestari Jaya. Dia masih lagi panggil batang berjuntai. Batang berjuntai. Jadi daripada orang-orang situ dia tak panggil dengan official nama. Dipanggil dengan nama official Bestari Jaya, alamat. Tapi mereka masih lagi memanggil dengan nama batang berjuntai sebab nama tu lebih rare. Tapi hari ini nama yang orang Arab akan panggil Hayyul Hijrah. Walaupun nama dia Kudai. Daerah official dia. Jadi bila dia pergi ke situ, kenapa? Kerana terdapat pada Kudai itu terdapat satu namanya Jabal ataupun bukit ataupun gunung yang bernama Jabal Thur. Nabi 4 km jalan ke situ berlari. Bukan berlari dah, maksudnya dia cuba untuk ke sana sebelum orang-orang Abu Jahal ni kejar dia. Jadi dia dapat naik. Jadi Jabal Sur ni, dia punya ketinggian dia, bonda-bonda semua, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ketinggian dia adalah 458 meter. 458 meter. Itu tinggi dia. Itu tinggi. Kalau kita rasa biasa kita panjat gunung, siapa yang biasa hiking dia akan tahu tinggi kadar ketinggian. 458 meter. Kalau biasa ibu-ibu pernah naik tak? Gua Sur, saya masa ni bawa jemaah. Tak ada lagi jemaah yang nak naik Gua Sur. Walaupun orang-orang Turki ada juga naik Gua Sur ni, tinggi. Tapi biasa kalau kita bawa jemaah, saya akan bawa pergi jemaah ni naik Gua Hira.
Gua Hira. Gua Hira ni dia ataupun Jabal Nur. Jabal Nur ni Gua Hira. Tempat yang Nabi SAW selama beberapa tahun yang disebut oleh dalam Syama'il Muhammadi, dalam kitab oleh Dr. Zahazan, dia mengkaji, diletakkan bahawa Nabi duduk di sana selama 4 tahun. 4 tahun pada bulan Ramadan saja. Selama 4 tahun berturut-turut, Nabi duduk di sana pada bulan Ramadan. Pada tahun pertama, pada umur Nabi 37, 38, 39 dan 40. Nabi duduk pada bulan Ramadan, Nabi bertawassul di sana, bertawassul pada Allah, berzikir, iaitu Nabi duduk di Jabal Nur tu, dia naik bulan Ramadan je. Sampailah yang tahun yang keempat, Nabi didatangi oleh malaikat. Malaikat yang memeluk Nabi, Iqra. Maka Nabi sebut ana biqari, aku tak pandai membaca. Nabi peluk lagi, Nabi lepaskan, dia kata ma ana biqari, maka Nabi dipeluk lagi oleh malaikat, dan kemudian malaikat melepaskan pelukan tersebut sehingga Nabi dalam keadaan sesak. Maka malaikat pada malam tu di Jabal Nur tu kan, dan malaikat lalu membacakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam, sampai ayat 5. Maka itu Jabal Nur. Itu kisah dalam peristiwa besar, iaitu peristiwa nuzul Quran. Nuzul Quran. Jadi pada nuzul Quran, pada zaman tu Jabal Nur ni biasa orang Malaysia naik. Termasuk saya dan jemaah-jemaah. Jabal Nur ni bonda-bonda, ibu-ibu semua, kakak dan juga mungkin tuan-tuan ada dekat sini. Tingginya 281 meter saja. 281 meter ni kalau naik biasa pengalaman. Kalau dengan ada biasa naik ni, dia bukan orang muda belaka. Kalau orang muda belaka, macam saya, Ustaz Eliyin, mungkin Ustaz Rusdi tu kena muda ke? Boleh lah, muda jugalah. Dia atas saya lebih kurang 2-3 tahun. Jadi, mungkin lebih kurang dalam 40 minit hingga 45 minit. Tapi masalahnya, bila naik tu ada je bonda-bonda yang umur 60 nak juga naik. Bila dia orang naik, dia jadi makan masa lama. Dia slow naik. Sampai dekat kadang-kadang pertengahan. Dia mula, Ustaz, jauh lagi tak Ustaz? Dekat tu. Nanti tak sampai lagi dalam 10 minit, dia tanya lagi. Ustaz, jauh lagi ke tak? Makcik, nampak tak puncak tu? Tu kan nampak tu. Cuba fikir berapa lama naik. Di sini kita tengok, dia tengok. Jauh lagi Ustaz. Boy, menyesal betul. Belum cerita lagi dia membebel. Menyesal betul makcik naik. Kakinya lenguh ni. Aduh, dengar. Tak apalah makcik. Kalau macam tu, makcik boleh nanti saya suruh bawa jemaah Sarul Musyrif saya ni untuk dua musyrif, kira pimpin makcik untuk turun balik. Turun untuk, kalau makcik nak turun, kita boleh ambil satu macam musyrif yang panggil untuk bawa turun. Tak nak. Orang dah naik separuh, nak suruh turun balik. Kena bagi. Aduh, susah juga. Tapi ini biasa kita kena. Dia nak naik, dia marah kita, menyesal. Bila kita suruh turun, lagi tak nak. Dia kata, buat apa? Aku dah naik separuh, nak suruh turun balik. Aku dapat juga selfie kat atas 1-2, turunlah balik. Gila, tak apalah. Jadi begitulah asam garamnya seorang musyrif. Okey. Jadi kita suruh naik. Jadi begitulah, lebih kurang 1 jam. Satu jam. Naik lebih dekat je lah, 1 jam suku. Sampailah di atas. Jadi begitulah. Tapi best layan-layan ibu-ibu ni. Makcik-makcik ni best. Jadi kadang-kadang what you give, you get back. Wa in ahsantum li anfusikum, sekiranya kamu buat baik, maka kebaikan akan kembali kepada kamu. Wa in asatum falaha, sekiranya kamu buat buruk, keburukan, maka kembali juga kepada kamu. Isteri saya suka tanya saya, Ustaz, bang, semenjak dia tengok orang-orang yang jadi musyrif, kadang-kadang dia letak kat Facebook bahawa jadi musyrif ni, jadi mutawif ni penat dia gini. Sepanjang saya jadi musyrif, dia tak pernah dengar cerita saya pasal musyrif.
Saya tak pernah cerita. Melainkan saya cerita yang pasal makan. Saya makan daging unta, nasi unta, saya jalan naik clock tower, saya pergi sini, saya ke sana. Ya. Dan saya kalau datang jumpa saya pun, kalau balik, saya cerita lain. Saya tak nak tarik, saya berbual benda lain, nak jalan mana hari ni, esok kita ke sini. Dia tak pernah dengar saya punya cerita pasal saya musyrif. Masalah makcik, masalah itu. Sebab nak mikir masalah orang ni. Nak tengok orang tak suka kita ni. Kita tak suka orang ni. Saya bila pandang apa tau, sekali kalau tak suka dengan orang ni, dia nak cakap bahawa saya tak suka dengan orang ni, tak suka dengan jemaah ni, dia belum cerita lagi orang tak suka dengan saya. Kita sama je kalau melayan benda tu tak habis-habis. Tak habis-habis. Kalau kita memikirkan bahawa kita ada tak suka dengan orang, saya suka fikir bahawa orang pun ada tak suka dengan kita. Bila saya nak marah orang rumah bila satu benda, satu perkara yang dia ni, tapi belum kita fikir lagi orang rumah tak suka dengan perangai kita. Lebih kurang tu lah. Jadi bila fikir benda tu, maka saya tak suka cerita. Saya lebih suka happy. Jadi siapa-siapa kadang-kadang bonda-bonda, kadang bertanya, kadang itu saja saya tak pernah. Saya akan jawab, saya akan letakkan satu perkara yang simple, sebab manusia ni tak ada siapa yang akan pernah suka jadi masalah tu kecil je. Kalau tak suka macam mana pun, dalam rumah, dalam bilik, kau nak empas handphone, empas lah. Tapi yang Nabi SAW kata, maka bermuka manislah. Walaupun, janganlah kamu berkecilkan satu amalan yang baik, walaupun bermuka manis depan sahabat-sahabat. Dan Nabi, wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Ketika mana Nabi mula kecewa, maka Allah nasihatkan, turunkan surah Ad-Duha untuk memujuk hati Nabi. Apa di antaranya? Wa amma, saya pernah sebut kat sini, iaitu last kali dalam surah Ad-Duha. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Maka dengan nikmat Allah, maka selalu kena nyatakan. Jadi saya perlu hanyalah menceritakan hari ni, alhamdulillah wani, saya pergi dekat umrah, seronok betul bila ada makcik tu belanja abang jubah. Alhamdulillah makcik-makcik tu bagus, alhamdulillah. Makcik-makcik tu begini, ya Allah seronok. Bila balik je jubah saya bagi, semua jubah orang bagi. Jubah ni balik kadang-kadang ada orang bagi, ada kadang salam. Salam kadang-kadang sampai 400-500. Ya Allah illallah makcik-makcik ni. Saya nak pergi umrah baru-baru ni dengan Toki Kicap. Toki Kicap apa nama tu? Allahu Akbar. Kipar Hudang. Haji Datuk ni, Datuk Zul. Dia tak apa nampak sangat. Dia memang ahli saya, dia suka pergi mana-mana kuliah saya. Saya nak pergi umrah ni je. Ya Allah, nanti kejap duit jajan. Dia ambil daripada kocik dia je. Dia suruh anak dia punya driver dia ambil dekat kereta dia dah bawa. Ni duit jajan. Duit jajan. Saya buka duit jajan. Saya kadang-kadang termenung sekejap. Bukan 1,000 bos. Bukan dibagi duit jajan tu, bukan bunyinya 1,000. Push, astagfirullahaladzim. Saya kadang-kadang nikmat yang Allah bagi begitu hebat sehingga nak cakap pasal kelemahan jemaah ni macam mana. Baik, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Hanyalah dengan nikmat Allah sahaja yang perlu kita selalu ingat. Benda-benda buruk ni kita cuma ngadu dengan Allah saja. Selalu dengan Allah sajalah. Wallahu a'lam bissawab. Jadi insya-Allah jangan negatif lah. Jangan letak kat status Facebook benda-benda yang buruk je. Cuba letak benda-benda yang baik. Kalau benda yang tak baik tu telan diri sendiri, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hanyalah kita serah pada Allah wa ni'mal wakil. Sesungguhnya Allah lah tempat kita meluahkan perasaan. Okey, jadinya ketika saat mana disebut tentang peristiwa Nabi naik ni 458 meter tinggi dia. Dan tinggi Jabal Nur 281. Kena ingat ni. Sebab nak tahu berapa nama Nabi naik. Dekat Johor ni ada nama Johor Baru ni. Siapa kat Johor Baru? Apa nama gunung Johor Baru? Ada satu gunung dekat Johor Baru ni yang popular. Saya pernah naik ke puncak gunung tu. Masa saya bujang dululah, dah kahwin tak pernah naik pula. Masa saya bujang dulu, masa dah kahwin ni naik berat badan. Jangan naik gunung lah. Jangan naik bukit, naik gunung hiking. Yang biasanya naik kahwin ni naik berat badan. Naik berat badan. Saya berlomba-lomba, kan? Fastabiqu. Berlomba-lomba dengan orang rumah saya. Dia naik, saya naik. Dia naik, saya naik. Sama naik. Sama? Bukan. Tu Johor. Johor Baru, nama siapa yang duduk Johor Baru dia akan tahu gunung apa. Gunung apa kalau orang Johor? Ada orang Johor sini? Boleh on orang Johor. Saya orang Johor dah lama tinggal. Gunung Pulai. Gunung Pulai. Banyak air di situ.
Gunung Pulai ni, dia tinggi dia, kalau kita hiking, 541. 549 meter. Dia lebih tinggi lebih kurang 90 kilometer, 90 meter. Lebih tinggi 90 meter daripada bukit ataupun Jabal Sur. Bukit Sur ni 458, dia Gunung Pulai ni tinggi lebih kurang 90 meter lebih. Maksudnya Gunung Pulai lebih tinggi. Siapa yang pernah naik Gunung Pulai, maksudnya dia boleh mendakilah Gua Sur, Bukit Sur. Yompeng tak ada bukit tak? Okey. Jadinya, tapi kalau Bukit Cinta, Allahu Akbar, ni hebatnya dia bentang Bukit Cinta, Bukit Cinta. Okey, tinggi. Ustaz dah pernah naik, saya dah pernah naik. Dah pernah naik juga, Pak Surah naik. Okey. Tapi kalau di Gunung Ledang, Gunung Ledang ni tertinggi di Malaysia kan? Gunung Ledang ni adalah gunung tertinggi di Malaysia. Jadi di semenanjung Malaysia, bukan Malaysia, di semenanjung Malaysia. Dia lebih tinggi lebih kurang 50 meter. Saya tengok daripada Gunung Jerai. Gunung Jerai 1.230 ingat saya. Tapi kalau Gunung Ledang 1.270. Dia lebih tinggi dalam lebih 40 hingga 50 meter dari gunung ni. Gunung Ledang ni kan lain. Gunung Ledang ni yang ada puteri apa tu? Yang ada puteri apa tu? Puteri Sarah. Gunung Ledang. Puteri Sarah kat KL tu kan. Dia bukan Puteri Sarah. Puteri Gunung Ledang. Puteri Gunung Ledang. Yang itu. Okey. Jadi itu 1.2 km. Kalau Gunung Kinabalu, saya pernah mendaki. Alhamdulillah, Gunung Kinabalu saya pernah naik sampai ke kaki gunung. Puncak belum pernah lagi. Kaki gunung. Itu pun sebab naik kereta kaki gunung tu. Kaki gunung. Jadi naik ke situ, kalau yang puncak tu 4 km ketinggian dia daripada paras laut. 4 km merupakan gunung yang tertinggi di Malaysia. Okey, alhamdulillah. Itu gunung, nama-nama gunung dan cara mendaki. Tapi kita tak daki daripada 1 meter. Kita daki dah start daripada 2.8 km tak. Kita cuma mendaki lebih kurang 1 km je ke atas kalau kita yang biasa hiking Gunung Guledang. Okey, insya-Allah. Jadinya itu ketinggian-ketinggian ataupun dipanggil fakta-fakta geografi ketinggian dia. Jadi location dia 458 meter dan Nabi naik. Dan Nabi naik, dalam tu ada gua yang kecil je gua dia. Gua tersebut dia punya tinggi pintunya cuma 1 meter. Dia ada 2 pintu. Satu pintu tu lebih kurang kalau Nabi masuk, yang saat Nabi masuk tu 1 meter saja. Paras saya punya meja ni. 1 meter. Dan ketinggian paling tinggi di Gua Sur itu hanyalah 1.25 meter. Ini boleh baca. Saya baca satu buku daripada satu tesis. Buku tu daripada tesis daripada orang Kelantan. Siapa orang Kelantan kenal lah. Orang Kelantan kenal. Doktor. Saya biasa baca pergi Mekah, pergi umrah, pergi mana-mana tempat, location. Sebab dia punya Datuk Doktor ni orang Kelantan. Dia PhD dia. Tesis dia PhD masa dekat University Madinah. Dia punya tesis dia adalah location sejarah, tempatnya sejarah Rasulullah. Tempat-tempat strategik Rasulullah punya sejarah tu, ada punya PhD dia tu. Jadi saya ambil sebab dia ada PhD dia, dan dia ada location dia, dan dia letakkan dia punya nota kaki dia, tempat ambil kitab. Saya suka baca satu benda, ilmu yang ambil daripada orang yang fasih. Orang Kelantan mungkin kenal. Saya minat tu. Selalu dulu masa sebelum PKP, dia datang Johor. Datang Johor, saya mesti dengar kuliah dia, iaitu Dr. Abdul Basit Abdul Rahman, Pondok Durian. Siapa pernah dengar nama? Kalau Kelantan selalu dengar. Dia Dr. Abdul Basit Abdul Rahman. Kadang-kadang juga dipanggil dengan Abu Anas Madani. Abu Anas Madani. Dia saya panggil. Orang Kelantan ni banyak orang yang hebat. Orang Kelantan ni banyak orang yang hebat. Kelantan, Terengganu. Allah. Kelantan, Cik Ha ni orang Kelantan. Pernah dengar tu? Nama Dr. Abdul Basit? Dekat dengan Tok Guru. Tok Guru apa? Tok Guru ni Aziz tu lah. Saya menengah atas di Pulau Melaka. Saya menengah atas kat sana. Menengah rendah saya dekat Bugis Sia Tampuk, Benot. Saya menengah atas berada di Pulau Melaka. Saya belajar di sana dulu, menengah atas. Saya ambil STU kat sana. Masa tu Pulau Melaka tu, masa tu Tok Guru ni Aziz duduk lagi tahun 99 gitulah, tahun 2000. Saya kat sana. Masa tu memang setiap subuh ada kuliah Tok Guru. Saya sebelah rumah dia tu je. Setiap malam Khamis, malam Rabu. Malam Jumaat, malam Rabu ada kuliah Tok Guru lagi. Dia hari-hari selalu
Naik saya pergi sekolah je, nanti dia naik Mercedes dia keluar daripada rumah nak pergi kerja. Jadi kenangan daripada saya kecil dulu lah. Saya sekolah menengah dulu lah. Jadi masa tu Nek Abduh sebagai pengetua dia. Nek Abduh. Nek Abduh pengetua dia dan dia punya guru disiplin dia Nek Adli. Okey, insya-Allah terus lagi. Jadi masa pergi naik gunung tu, dia punya tinggi dia 1.25 meter je. 1.25 meter dan paling tinggi tempat dia. Dan dia punya lebar dia 3.5 meter kali 3.5 meter. 3.5 meter kali 3.5 meter. Kita boleh nampak tak dia punya strategic location dia. Strategic location dia 3.5 kali 3.5. Kita kena nampakkan besar mana yang Nabi duduk. Sebelum kita nak tengok kehebatan Rasulullah, kita tengok tempat strategik Nabi ni besar mana. Tinggi dia 1.25 meter je. Kalau kita pergi tengok cerita Piramli, cerita Nujum Pak Belalang. Okey, kalau Sultan nak ikut boleh, tapi syaratnya kena merangkak. Sebab pintu nak masuk dia rendah. Dia kena merangkak masuk. Jadi merangkak. Kan cerita Nujum Pak Belalang kan. Yang itu 1 untuk kau. 1 untuk aku. 3 untuk kau. 3 untuk aku. Kenapa aku punya lagi banyak daripada kau? Aku tipu. Kira balik. Jadi begitulah. Okey, sikit lagi. Jadinya cerita tu rendah je gua tu. Dia punya pintu dia. Jadi begitu pintu saat Nabi masuk. Rangkak masuk. Pendek dia. Dalam ketika itu, kenapa disebut sebagai daerah itu dipanggil daerah Hayul Hijrah? Sebab cerita dalam Al-Quran surah At-Taubah, cerita dia berada di dalam Gua Sur tu. Permulaan cerita hijrah, syiratra mulanya hijrah dimulakan daripada cerita Gua Sur. Sebab apa Gua Sur itulah cerita yang hebat. Sebab itu, ketika itu, kita nak tahu Nabi, kenapa Nabi menyorok di Gua Sur? Okey. Cuba Bonda tengok. Ini adalah Kaabah. Kaabah duduk tengah. Kaabah duduk tengah. Kaabah duduk tengah. Ini kunci. Kunci ni adalah Madinah. Ataupun ini kunci. Ini kunci. Ini adalah Mekah. Ini kota Mekah. Boleh tengok. Okey, yang ini adalah Madinah. Tangan saya ni adalah Madinah. Bila tangan saya Madinah, maka bila mana Nabi SAW, Abu Jahal tahu bila Nabi nak pergi ke Madinah, mereka akan kejar ke mana? Tentu mereka akan kejar kat Robiah. Macam mana? Ada pertanyaan? Mungkin kita akan nampak. Mereka akan kejar ke Madinah. Mereka akan cari di kawasan sini. Kejar selalajunya. Sampai Abu Jahal bagi upah. Siapa dapat tangkap Muhammad, dia akan bagi hadiah. Tapi, kamu tahu tak? Gua Sur ini, dia tidak terdapat daripada Mekah ke Madinah. Dia terdapat di sini. Di belakang ni. Di belakang Mekah ini. Jadi, Madinah sini. Madinah di sini. Madinah di sini. Jadinya, tapi Nabi tak ke sini. Nabi ke belakang. Dia mengundur ke belakang. Ini strategi Nabi. Ini strategi Nabi. Ini saya cerita perlahan-lahan. Sebab jarang orang cerita hijrah ni secara perlahan-lahan je ni. Sebab kita ni kuliah online, nanti minggu depan lagi. Steady sudah. Kan? Kita ambil Nabi ke belakang. Ini fatonah, sifat bijaksana Nabi. Sehingga orang-orang musyrikin, dia akan cari kawasan sini ni dengan detail. Tapi dia cari kawasan sini juga, tapi dalam keadaan dia cari dalam keadaan rambang saja. Sebab tu masa Nabi, dia orang naik ke atas, lepas tu turun balik. Kalau dia orang betul-betul cari, dia orang jumpa Nabi. Okey, jadinya strategi hebat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untung kita, sebab Nabi kita Nabi yang hebat. Nabi kita kena bijak. Jadi kita sebagai orang mukmin bukan hanya kita bertakwa saja, tapi kena juga hebat. Okey, itu contoh. Macam saya di Johor. Contohnya suami-suami kita buat program. Program naik motor. Siapa sini suami-suami suka naik motor? Dia pergi naik motor, dia pergi Kuala Lumpur. Saya Johor lah. Sampai kat Johor, daripada Johor pergi ke Genting Highland contohlah, dengan naik daki dengan geng motor, pergi Genting Highland, Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Jadi mungkin hari ini hari Sabtu. Jadi esok Ahad balik. Jadi kita pun rumah pun isteri-isteri pun call suami. Bang dah tengah hari ni, abang kata gerak daripada Genting Highland nak balik Johor
Pagi. Abang dah keluar lah dengan ramai-ramai ni, grup ada 50 motor ni. Dah 30 motor ni dah keluar daripada Ketinggalan Highland lah, nak balik Johor. Tapi abang menyinggah kejap. Abang menyinggah kejap ni. Abang menyinggah dekat daripada Kuala Lumpur ke Johor, abang singgah kejap dekat kolam air panas Slim River. Itulah. Kita orang menyinggah di kolam panas, air panas Slim River. Lepas tu dah settle dengan Slim River ni, kita orang akan menyinggah lagi di Pulau Pinang. Makan pesembok. Dia punya menyinggah tu ke belakang tu. Bukan menyinggah ke depan. Kalau suami dibiarkan dia dia ride dengan kawan-kawan dia macam bujang. Dia memang macam bujang. Dia jadi daripada Kuala Lumpur nak pergi Johor, singgah di Slim River. Begitulah saya nak fahamkan maksud daripada Madinah ke Mekah, daripada Mekah ke Madinah, Nabi singgah stay tune di Gua Sur. Boleh? Ni faham? Okey. Saya ada Sungai Bil. Saya banyak kali pergi sini betul. Lagi kolam panas. Saya pernah naik apa tu? Slim River dekat dengan ni kan, kawasan-kawasan tu. Okey, jadinya bila kita menyebut tentang strategi Nabi. Okey, wallahu a'lam. Okey, kembali balik. Nabi SAW ketika mana naik tu, Nabi ni ada namanya Abdullah bin Abu Bakar. Dia tukang mabahis. Nabi duduk dekat situ, gua tu ada mabahis, iaitu anak Abu Bakar bernama Abdullah. Tadi Asma dan Aisyah. Kali ni anak seorang lagi bernama Abdullah. Ini hadis daripada Rawahul Bukhari. Daripada Rawahul Bukhari, maka di ketika itulah Abdullah bin Abu Bakar ni duduk, dia buat satu benda, mabahis macam pengintip. Dia bagi tahu dengan Nabi kisah orang-orang Madinah, orang-orang Mekah macam ni. Okey. Jadinya kemudian bila sampai dekat sana, sampai Abdullah bin Abu Bakar, dan Abu Bakar sebelum subuh dia akan balik. Nabi sebut dia akan balik ke Mekah macam biasa, supaya mereka orang musyrikin ni dia tak tahu. Tak tahu. Jadi bila dia balik daripada sebelum subuh tu, maka ketika itu Nabi ni berkata lagi, Amir bin Fuhairah ni hamba Abu Bakar pula, hamba Abu Bakar. Dia datang bawa kambing. Bawa kambing. Dia bila bawa kambing ni, dia bawa mana? Dia bawa tutup jalan-jalannya orang-orang Mekah ni. Jalan-jalannya Abdullah dengan Rasulullah dia tutup. Jalan. Orang Arab ni, perangai dia, mereka suka tidur lepas subuh. Lepas subuh mereka suka tidur, atau nak subuh tu mereka tidur sampai nanti tengah hari baru bangun. Itu memang perangai Arab sampai hari ini. Sebab tu tempat yang ada orang Arab, dia akan buka mana-mana bandar yang ada orang Arab, memang kena buka kedai sampai 2 pagi. Sebab pagi memang tak buka sebab mereka tidur. Ini perangai orang Arab. Sebab tu Nabi akan sebut bahawa jangan tidur lepas subuh ni. Tak suka. Jadi bangun pagi ni untuk duha, untuk kerja sebagainya. Jadi kemudian Amir bin Fuhairah ni dia jalan bawa kambing ni dan menutup jalan-jalan ni. Dan lalu dia perahkan susu untuk Rasulullah, kambing, dan dibagi minum. Bagi minum. Jadi bagi minum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam air susu kambing. Jadi Nabi ni satu benda yang hebat, apa dia? Nabi tak pernah tinggal minum susu ni. Walaupun tengah dalam keadaan musafir, tengah dalam keadaan sukar, Nabi ni minum susu juga. Tapi ingat, dalam hadis-hadis, dalam Syama'il Muhammadi, dalam Tibun Nabawi, dia tak cerita susu kambing. Nabi akan ada banyaknya hadis, Nabi SAW perintahkan untuk bukan minum susu kambing. Walaupun Nabi minum susu kambing. Tapi kalau banyak dalam hadis-hadis yang sahih dalam Syama'il Muhammadi, kalau kita belajar Syama'il Muhammadi, maka Nabi akan menyuruh kita minum Albanil Baqar. Maka Nabi kata, minumlah Albanil Baqar, susu lembu. Unik kan? Unik tak? Nabi, walaupun kita hari ini popular dengan nama susu kambing kan? Sebenarnya Nabi dalam hadis-hadis tentang perubatan, tentang kebaikan, Nabi tak sebut susu kambing pun. Nabi sebut Albanil Baqar. Minumlah kamu susu lembu. Kerana syifa, dia adalah merupakan syifa bagi setiap penyakit. Maka minumlah susu lembu, Nabi kata. Kerana dia minum daripada dan dia makan daripada pokok-pokok dan pepohon-pepohon. Maka maksudnya susu lembu. Nabi tak pernah sebut susu kambing. Tapi Nabi minum susu kambing. Cuma Nabi minum susu lembu. Jadi sebenarnya, kalau kita nak beramal dengan benda yang baik, dengan sunnah, maka yang lebih sunnahnya adalah minum susu lembu. Susu lembu. Sebab Nabi pernah perintahkan
untuk minum susu lembu. Ini adalah hadis-hadis yang sah. Tapi kena ingat, minum air ni nak jadi ubat, satu benda je. Nabi SAW ketika dia minum, ni hadis sahih. Hadis Sahih Bukhari ada, Muslim ada. Nabi SAW bila dia minum, ni air, contohnya air. Nabi SAW akan bila mendekatkan bibirnya, cawannya dengan bibir, maka Nabi akan membaca bismillah. Kan? Nabi akan minum. Dan kemudian Nabi akan menjauhkan bibirnya. Menjauhkan cawan daripada bibirnya, lalu Nabi bernafas. Lalu Nabi pernah menyebut, wahai sahabatku, janganlah engkau bernafas dalam cawan dan dalam gelas. Dia hadis sahih belaka. Jangan kamu bernafas. Maka Nabi akan jauhkan dan Nabi akan bernafas dan kemudian Nabi akan jauhkan di cawan dia. Sahabat tengok dan Nabi akan ucapkan Alhamdulillah. Dan Nabi dekatkan balik. Dan Nabi akan biarkan air itu sampai betul-betul turun dan Nabi akan minum lagi. Bismillah. Nabi akan sebut Bismillah lagi. Nabi akan sebut Bismillah lagi dan kemudian bila Nabi sebut Bismillah, Nabi akan jauhkan balik cawan tu. Nabi tak suka terus dan Nabi akan mengucapkan Alhamdulillah. Nabi akan dekatkan balik. Nabi akan ucap Bismillah lagi. Nabi akan buat berulang-ulang kali. Maksudnya Nabi tak minum macam kita minum air panas kan. Mulut kita masih dekat lagi, kita minum lagi. Minum lagi. Minum lagi. Dekat. Ini tidak sunnah. Nabi larang. Ini terdapat dalam hadis sahih cukup banyak. Buka dalam Tibun Nabawi nanti kita akan buka. Itu kan mungkin dalam bab lain. Bab lain. Jadi kalau kita nak minum susu, kita kena minum mengikut sunnah Nabi baru dapat benar-benar macam mana barakah dia. Makan tak sama dengan minum. Makan, mula makan sebut Bismillah. Hujung makan, ucap Alhamdulillah. Selesai makan. Tapi minum air, tak sama. Bonda-bonda semua. Minum air dalam hadis sahih cuma sebut minum, dekatkan bibir, baca Bismillah. Bila jauhkan, ucap Alhamdulillah. Minum lagi. Nabi suruh jauhkan. Nabi tak bagi teguk lagi. Nabi tak bagi teguk, melainkan kita jauhkan dulu cawan. Dan kemudian ucap Alhamdulillah. Hembus nafas. Kemudian datang balik Bismillah. Maksudnya setiap kali teguk, kena baca Bismillah. Setiap kali lepas, Alhamdulillah. Kalau makan tidak. Lepas kita masuk mulut, Bismillah. Selesai makan, Alhamdulillah. Okey. Kemudian Nabi minum. Ini selesai sedikitlah cerita tentang tu. Bila Nabi SAW dah minum dan kemudian ditutup dengan binatang-binatang yang bernama kambing tadi tu, maka ketika itu Nabi sebut jelas untuk menutup jalan-jalan. Untuk menutup jalan-jalan daripada Abdullah bin Akal yang nak curi-curi dengar tadi tu. Dia nak curi-curi dengar daripada orang Arab dan dia hantar maklumat pada Nabi dan tapak kaki itu ditutup oleh kambing-kambing tersebut. Dan ketika mana orang-orang musyrikin naik ke Mekah, naik ke Gua Sur, orang-orang musyrikin naik ke bukit Sur tu, maka ketika itu orang musyrikin tak tahu Nabi ada di atas. Tapi mereka rawak, mereka sampai belakang Kaabah pun, Mekah ke depan tak jumpa, mereka ke belakang Mekah. Mereka cari di Gua Sur. Sampailah Nabi SAW dikepung oleh orang-orang musyrikin waktu tu dekat gua tersebut. Gua tu rendah. Sehingga dalam hadis rawahul Bukhari, Nabi sahabat bertanya kepada Abu Bakar. Abu Bakar menjawab, ingat tak peristiwa hijrah? Kemudian ketika mana kami dikepung oleh orang musyrikin. Yang ramai, mereka ini, sekiranya mereka diramai dan mereka tidak dapat melihat kami. Seandainya ada di antara mereka yang mengangkat kaki-kaki mereka. Dijenguk, nampak Nabi. Sebab mereka ni ramai, mereka pakai jubah waktu tu, mereka ni penglihatan mereka ditutup oleh kaki-kaki mereka sendiri. Jadi kalau mereka ni mungkin pakai seluar, seluar track ke, track shoot, seluar slack, seluar jean, mesti nampak. Sebab mereka pakai jubah. Dan mereka ramai sangat menutup dan mereka ni tak dapat tengok. Tak dapat tengok Nabi. Kalaulah mereka mengangkat kaki mereka, pasti mereka akan nampak. Ingat tak, saya baca cuma hadis daripada Rawahul Muslim dan Bukhari. Banyak lagi hadis-hadis lain. Apa poin dekat sini yang saya nak beritahu? Tak ada pun cerita tentang yang tutup jalan tu, tapak-tapak kaki itu adalah katak. Dalam sirah Ibnu Hisham, Tarikh At-Tabari, hadis-hadis Nabi, Rawah dari Rahikul Maktum, tak ada pun cerita katak yang menutup tapak-tapak kaki Nabi. Yang ada cuma cerita yang Nabi sebut, kambing-kambing yang berjalan menutup kaki-kaki mereka. Dan tak ada pula cerita bahawa yang Abu Bakar dah ceritalah sebab kenapa kami tak dilihat.
Sedangkan patutnya mereka naik, mereka nampak kami. Tapi kerana mereka terlindung dengan kaki-kaki mereka. Dan kira-kiranya mereka angkat kaki mereka ketika itu. Mereka nampak kami dalam. Tapi tak pernah pula ada dengar bahawa ada cerita dalam sirah kitab besar Muktabar yang bahawa ada pula labah-labah yang menutup Nabi ni. Ada pula cerita cicak yang menjerit cip 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 cip. Jadi benda ni kalau kita cari, kita search, kita buka dalam kitab-kitab sirah, tak ada benda ni. Yang ni unik. Tak ada riwayat. Yang ada riwayatnya iaitu kaki-kaki yang mereka menutup kaki mereka. Ini bukanlah hadis daripada Bukhari Muslim. Hadis daripada Rawah Turmuzi. Semua cerita di kaki. Yang melindungi Nabi ni, kaki-kaki mereka yang mereka ni menutup mata mereka dari penglihatan. Sehingga mereka tak nampak depan tu. Jadi Nabi ambilkan kelebihan mereka yang ramai tadi tu menjadi kelemahan kepada mereka sendiri. Kan logik tak? Sebab agama Islam agama logik, bukan agama mistik. Agama Islam bukan mengajar seperti manusia ni, agama-agama dulu yang terlampau holistik, terlampau imagine, terlampau macam seolah Nabi mereka ni malaikat, seolah-olah Nabi mereka ni Avenger, ada kuasa luar biasa. Sehingga Nabi SAW adalah manusia biasa. Manusia biasa. Ada mukjizat tapi bukan ketika itu, bukan. Kalau Nabi selalu menggunakan mukjizat dia, yang ada mukjizat yang hebat-hebat, yang begitu hebat, ada beberapa perkara yang ada dalam hadis. Tetapi sehingga Nabi di Taif pun dibaling dengan batu berdarah. Kalau ada mukjizat, Nabi dah mohon kepada Allah, ya Allah, terbangkan aku ke Madinah, kan senang. Tapi Nabi terpaksa menyuruh. Dan begitulah Nabi ni uswatun hasanah. Tak semua benda yang Nabi buat, Nabi ada satu benda pelik. Tapi mengajar bahawa Nabi ni adalah satu contoh yang baik. Sekiranya Nabi ni semua keliling di benda ajaib, maka Nabi susah nak jadi idola kita. Nabi susah nak jadi uswatun, contoh kita. Sebab Nabi benda pelik. Kita kurung dekat satu tempat, ada benda pelik datang. Tapi Nabi juga perlu ditakutkan dengan benda betul. Perlu juga tawakal pada Allah. Sebab Allah tak akan bantu dengan benda-benda pelik macam tu. Jadi, tapi Allah bantu kerana tawakalnya Nabi. Ketika itulah Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ketakutan yang luar biasa kepada Abu Bakar. Sehingga Abu Bakar ni takut, sehinggalah dalam surah At-Taubah, maka Nabi menyebut kepada Abu Bakar, idh yaqulu li sahibihi, dia berkata kepada sahabat dia, la tahzan innallaha ma'ana. Hey, wahai Abu Bakar, jangan takut. Abu Bakar bukan takut mati, tidak. Abu Bakar takut Rasulullah dibunuh sebagaimana umat-umat dahulu membunuh nabi-nabi mereka. Jangan sedih wahai Abu Bakar. Jangan pernah sedih sedikit pun. Tak ada. Dalam surah At-Taubah ayat 40. Inna tansuruhu faqad nasarahu Allah. Ketika itu dah lepas zaman kegemilangan Islam dah sampai dah. Nabi dah sampai Madinah. Allah tiba-tiba turunkan ayat Quran mengungkit kembali kisah di Gua Sur. Ingat tak ketika mana ada satu hamba Allah yang tidak ada satu pun orang membantunya. Tak ada. Yang membantunya ketika itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Iz akhrajahu alladhina kafaru, yang telah mengeluarkan mereka semua daripada kota Mekah. Dihalau oleh kaum mereka. Saniyasnain, yang ada mereka itu dua orang. Daripada dua orang, iaitu Rasulullah dan Abu Bakar saja dalam gua. Dikepung. Bila dikepung tu, idhuma fil ghar, kedua-dua mereka ini berada di dalam gua. Ghar. Kafi gua juga, ghar pun gua. Ghar. Di Kelantan, ada seorang yang dilakapkan dengan nama Al-Ghari. Siapa? Siapa orang Kelantan tahu? Orang Kelantan mesti tahu namanya. Dia berlakap dengan belakang nama dia tu Al-Ghari. Al-Gha, macam saya orang Rengit, Khairul Fahmi Ar-Rengiti. Abu Daud Al-Fattani. Kalau orang Kempas, dulu saya duduk Kempas kan, impian mas. Jadi Khairul Fahmi Al-Kempasi. Al-Kempasi. Siapa sini? Jadi kalau dekat Kelantan ada satu nama dilakapkan dengan nama Al-Ghari. Cuba tengok tu. Siapa tahu? Siapa dapat jawab? Kita akan bagikan dia hadiah istimewa. Kan? Iaitu saya akan membagikan satu hadiah istimewa pada dia, iaitu berupa ucapan tahniah. Siapa orang Kelantan? Al-Ghari. Ada satu step. Iaitu
Tak tahu kita sebut as-sahibus samahah, ad-doktor. Ustaz Zamihan Al-Ghari. Research boleh. Ustaz Zamihan Al-Ghari. Dr. Zamihan Al-Ghari di KDN punya orang. Dr. Zamihan Al-Ghari di ketua Aswaja ke apa, tak ingat saya lah. Tapi dia KDN punya orang, dia pakai serban tu. Dia Dr. Zamihan Al-Ghari. Disebab Dr. Zamihan tu adalah orang Gua. Gua mana? Gua Musai. Gua Musai. Jadi dia letak, takkanlah nak letak Dr. Zamihan orang Gua. Takkan nak letak kan? Dr. Zamihan orang Gua. Tak biasa tak. Dia dinamakan jadikan orang Arab. Dalam bahasa Arab Al-Ghari. Dr. Zamihan Al-Ghari. Dia asalnya kenapa Al-Ghari? Kerana dia adalah orang Gua Musang. Gua Musang, kuli pun sama juga. Tengku Razali. Kuli orang Gua Musang. Okey. Jadi apa? Suka duduk celah-celah orang duduk tengah berbincang. Dan tadi masuk meeting sekali. Okey, dengan saya. Okey, jadinya ada nak tanya mungkin? Siapa tu? Okey, insya-Allah tak ada. Okey, jadinya ketika itu Nabi berkata innallaha ma'ana wahai Muhammad. Ketika mana dia bila dia nak letakkan satu perkara, innallaha ma'ana. Sesungguhnya jangan takut wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama dengan kami. Macam bahasa ginilah. Kita dengan masalah macam saya lelaki, kita contohnya ramai-ramai ride pergi Slim River, kolam air panas dengan lelaki ramai. Bila tengah ada susah ni, tengah sesak, motor rosak, lepas tu ada tengah susah, tengah terperangkap satu tempat, mungkin Thailand ke, tengah mungkin terperangkap dengan satu tempat, orang takut ni, macam mana risau pula kat sini lah, kita rosak tengah-tengah jalan ni, tengah jalan kita risau, takut. Relax lah bro, Allah kan ada. Relax lah bro, Allah kan ada. Maksudnya ayat gitulah. InsyaAllah. Jadi itu adalah panggilan. Jadi saya ingatkan tadi saya nak habiskan saya punya kuliah saya Ma'al Hijrah ni pada malam ni. Tapi saya tak dapat lagi. Sebab cerita di Gua Sur ini cerita pasal redha. Cerita pasal Gua Sur ini cerita pasal redha. Kan? Bukan cerita pasal pasrah. Ingat, bab redha dengan pasrah ni dia satu benda yang sangat hebat. Kenapa redha? Kenapa pasrah? Redha ni senang cerita dalam bab redha ni bab Hudaibiyah. Aku kupas nanti kenapa Hudaibiyah. Kenapa bab redha lain, bab dalam tawakal, dalam bab Nabi ni bab tersudut. Bab redha. Redha ni bab Hudaibiyah. Redha ni senang cerita iaitu sesuatu perkara yang terdapatnya pilihan, maka kita memilih. Maka dia dinamakan redha. Dinamakan redha. Maksudnya dalam keadaan dia memilih, maka dia boleh jadi redha. Jadi redha. Boleh faham tak? Maksudnya bila disebutkan redha ni, maksudnya dia bila dia memilih, dia telah memilih sesuatu yang terdapat padanya pilihan. Berbeza dengan tawakal dan pasrah. Dia tidak ada pilihan, melainkan melihat Allah saja. Tengok. Tak ada pilihan, terbuntu. Tapi kalau bab redha, dia tak buntu sebenarnya. Dia ada pilihan. Itu dalam bab Hudaibiyah. Sebab tu hari ini, kita dinamakan telah memilih, ibu-ibu semua telah memilih. Saya telah memilih kelas ini. Hari Sabtu pukul 9 malam, start daripada kelas. Saya tadi kuliah di Masjid Jami' Senai. Tadi kemudian terus pergi ke sini untuk mengajar kuliah pukul 9 malam. Saya telah telah memilih untuk masuk ke kelas dan bonda-bonda semua, kelas malam ni bersama dengan bonda-bonda semua, kerana ada pilihan lain saya malam ni sepatutnya. Kenapa sepatutnya saya ada pilihan lain? Sebab pada malam ini sahabat-sahabat saya semua tengah melihat Piala FA, final Piala FA. Johor Darul Takzim, JDT berlawan KL City pada malam ini. Pada malam ni pukul 9 malam tadi bermulanya JDT berlawan dengan KLC dalam final Piala FA. Yang akan menentukan besok cuti ataupun tidak Johor. Jadi saya redha memilih bersama dengan makcik. Walaupun sebenarnya hati nak tengok bola. Oh, tapi betul masih kosong-kosong. Kau tengok jahat tak?
Tengah-tengah cakap dengan bonda ni, saya tengok kejap putusan bola. Putusan bola. Okey. 0-0 lagi. Itulah 49 minit kedua dan perenggan yang kedua dah. Masuk minit yang kedua. Jadi itu di antara sedikit tentang bola. Laki-laki, biasalah bro. Bonda-bonda, minat bola. Yang peliknya laki-laki minat masak. Tapi itu okey juga kan. Okey. Jadinya kembali balik. Tapi nak number redha, maksudnya kita sekarang ni telah memilih untuk duduk di majlis ilmu. Padahal kita boleh tidur, boleh tengok cerita, ceramah, boleh relax. Tapi kita memilih Islam sebagai agama kita, raditul islami dina. Kita telah mengatakan bahawa kami redha Islam sebagai agama kami. Raditu billahi rabba. Allah tu Tuhan ramai, tu pekong. Tapi kita pilih Allah sebagai Tuhan kita. Kita berbangga sebut raditu billahi rabba. Aku pilih Tuhan sebagai Allah sebagai Tuhan aku. Kita sebut raditu billahi rabba. Aku redha dengan Allah sebagai Tuhan aku. Islam, banyak agama Kristian ada. Tapi kita pilih Islam sebagai agama. Maksudnya Islam kita sebut raditu islami dina. Aku redha Islam sebagai agama. Kita akan sebut redha. Kenapa sebut redha? Sebab banyak pilihan. Tapi kita telah memilih salah satunya. Dan baru kita berbangga dengan nama redha. Hari ini kita duduk dekat sini, kita redha. Sebab apa? Allah panggil kita redha. Hari ini kita redha duduk di sini sebab saya yang telah memilih. Walaupun dalam hati yang penuh dengan keluh kesah. Besok cuti ataupun tidak. Wallahualam. Jadi, insyaAllah kita sambung lagi sedikit pada masa-masa yang akan datang dalam gua sur ini, iaitu antara redha dengan pasrah, bahawa Nabi SAW menghadapi suatu kritikal. Zaman Nabi Ibrahim, kritikal daripada zaman Nabi dicampak ke dalam api. Zaman Nabi Nuh, Nabi Lut dicampak, dimasukkan ke dalam perut ikan nun. Setiap Nabi dan setiap manusia akan menghadapi satu perkara. Imam Qurtubi kata dalam kitab At-Tazkirah fi ahwalil mauta wa umuril akhirah. Dalam bab umur. Kitab ni saya ajar tadi dalam kitab di Senai. Kitab ni. Bila dari syurga, besok ajar kitab ni. Okey, jadi dalam kitab ni bab umur, setiap manusia akan menghadapi satu zaman asyuddah, iaitu 30-an, yang mana dalam kitab ini menyusun manusia akan mencapai satu tahap yang Allah letakkan sudut yang buntu, yang tak ada langsung orang bantu dia. Setiap manusia akan menghadapi zaman itu, waktu itu. Mungkin ada yang, mungkin makcik-makcik yang 60 tahun ni telah menghadapi benda tu. Mungkin lupa. Tapi kita pernah menghadapi satu jalan yang buntu, yang adik-beradik, mak bapak, kawan-kawan, tak ada yang boleh bantu. Waktu itu yang kita hanya lihat Allah Subhanahu Wa Taala, yang akhirnya kalau kita yakin dengan janji Allah, maka kita akan menjadi orang yang menaikkan satu darajat yang tertinggi. Jadi insya-Allah moga-moga diberikan kebaikan dan kelebihan kepada kita. Kita sambung kembali pada masa-masa yang akan datang, minggu depan lah insya-Allah, masa-masa, dan kita steady lah, relax. Ada masa kita akan cerita lagi, maka terus akan cerita pada minggu-minggu depan. Jadi wallahualam, saya mohon maaf saya tak dapat habiskan saya punya tazkirah pada malam ini, sebab saya ni orang yang jenis tak boleh cakap straight cerita. Saya ni jenis orang yang steady. Okay. Dia macam drama sinetron. Sambung lagi. Jadi mohon maaf kalau ada yang tertidur dekat dalam ni. Mungkin ada yang tertidur ni sebab tak nampak kan. Tertidur. Jadi kalau siapa yang tertidur tu minta maaf. Sebab ini kisah sirah. Kisah sirah ni kadang-kadang ada yang mengantuk. Sebab tu tak ramai orang Johor yang menceritakan tentang sirah, tentang sejarah. Sebab lagi-lagi kitab ni, kitab sejarah alam barzakh, kitab kematian. Lagilah dekat Johor tak ada yang baca. Saya seorang je yang baca. Sebab tak tahu kenapa. Sebab orang kata kalau baca cerita pasal tasawuf, cerita pasal mati ni, orang ngantuk. Jadi tak apalah. Saya ambil lah sebagai satu sebagai satu prinsip, satu cabaran untuk diri saya. Saya nak jadikan baca kitab kematian pun, tentang sejarah sekalipun, kalau benarlah apa yang kita ceritakan, kita doa supaya mereka juga boleh tidak mengantuk. Jadikan sejarah, sirah, cerita kematian ini menjadi satu orang-orang yang hari ini, orang-orang muda-muda, budak-budak sekolah, cerita yang menjadi minat kepada mereka. Bukan hanya cerita-cerita tentang benda-benda yang jin, cerita tentang itu, tentang fake. Jadikan sebagai cerita tasawuf juga menjadi satu perkara yang dinaikkan satu level yang sama dengan cerita fake. Cerita fake. Jadi sebab dalam Al-Quran 1/3 sahaja menceritakan tentang sirah dan sejarah.
Wallahu a'lam bis-shawab. Jadi insya-Allah sama-sama kita bacakan surah Al-Mulk. Sebab nak tahu cerita ni. Boleh. Memang tak mengantuk. Apa? Tak mengantuk lah sebab nak tahu. Nak mendengar juga tak tahu. InsyaAllah. Alhamdulillah. Sebab saya punya kelas ni kelas bersiri. Jadi saya steady je lah. Tak terkejar-kejar. Macam kuliah-kuliah macam ceramah ijrah. Dia terkejar-kejar nak habiskan 1 jam. Jadi saya suka detail, relax, maintain supaya masuk dalam kepala otak kita ni. Berapa besar gua tersebut, berapa jauh gua tersebut, kenapa Nabi menyorok di belakang, kenapa Nabi menyorok bukan di Madinah, di antara kedua-duanya. Biar kita benar-benar faham tentang kronologi. Bila dah faham sungguh-sungguh kronologi itu, barulah kita boleh kupaskan apa yang dapat diambil daripada cerita tersebut dari ke dalam jiwa dan diri kita semua. Jadi wallahu supaya tidak membazir cerita. Jadi moga-moga dan kita mengakhiri kita punya sembang-sembang sirah kita pada hari ini dengan bacaan Al-Mulk. InsyaAllah saya tutup pertanyaan. Saya tutup pertanyaan, saya tak buka pertanyaan kepada ibu-ibu semua. Minta maaf. Dan siapa yang bersalam dalam Google Meet daripada atas tadi banyak tadi tu, sampailah ke bawah yang memberi salam dengan ucapan Assalamualaikum, maka saya menjawab dengan kalimah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanya kabar kepada saya dengan kabar apa khabar Ustaz, saya menjawab dengan biasalah, sihat-sihat orang muda. Jadi itulah jawapan daripada saya. Jadi wallahu alam. Saya serahkan kepada admin ataupun admin nak terus kepada Al-Mulk insya-Allah. Mungkin okey. Ustaz baca Al-Mulk dulu. Okey, baca Al-Mulk terus okey insya-Allah. Baca Al-Mulk dulu Ustaz. Okey, masya-Allah. Sebelum kita nak baca Al-Mulk, saya lebih suka macam biasalah kita beristighfar 10 kali kan, insya-Allah untuk kita dapat dan selangi dengan bacaan Al-Fatihah. Lepas tu baru kita baca Al-Mulk insya-Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan makbula wa wahab li rizqan wasi'a wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan makbula wa wahab li rizqan wasi'a wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلموا أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير
أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allahumma arhamna bil Quran. Rahmati kami dengan Al-Quran yang kami baca pada malam ini, ya Allah. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmatan wa shifaan. Jadikanlah Al-Quran yang kami baca pada malam ini sebagai imam ikutan kami, sebagai rahmat kasih sayang kepada kami, sebagai hidayah petunjuk kami, sebagai cahaya menerangi kami, ya Allah, sebagai syifa dan penawar bagi penyakit-penyakit yang kami hadapi, wahai Allah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina, di saat mana kami dilupakan, dilekakan, ya Allah, Engkau selalu ingatkan kami untuk kami selalu dapat mendekati, mendampingi dan membaca Al-Quran. Di saat mana kami malas, Engkau rajinkanlah, ya Allah, kami membaca Al-Quran. Wa'allimna minhu ma jahilna, di saat mana kami jahil, ya Allah, Engkau ajarkanlah. Di saat mana kami tidak faham, ya Allah, Engkau fahamkanlah. Di saat mana kami tidak pandai, ya Allah, pandaikanlah kami membaca Al-Quran. Warzuqna, dan berikan kepada kami rezeki, ya Allah, tilawat suratul Mulk, untuk kami dapat membaca surah Al-Mulk ini, ya Allah, fi kulli laylah, pada setiap malam, ya Allah. Warzuqna tilawatal Quran, untuk kami, ya Allah, berikan kepada kami rezeki dan kesempatan untuk kami dapat membaca Al-Quran ana al-laili wa atrafan nahar, di sepanjang malam dan siang. Waj'alhu lana hujjatan, jadikanlah Al-Quran yang kami baca ini sebagai hujjah kepada kami, wahai Allah. Wa syafa'atan fil qabr, jaga Al-Mulk yang kami baca ini, ya Allah, sebagai syafaat dan penerang, ya Allah, ketika mana kami berada di kesunyian kubur, ya Allah, ya Rabbal Alamin, wahai Tuhan semesta alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya Karim. منا ومنكم تقبل يا كريم. Alhamdulillah, barakallahu fikum, jazakumullah khairan jazak Ustaz di atas perkongsian ilmu hari ini. Mudah-mudahan
memberi manfaat kepada kita. Mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan Allah kurniakan yang rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita daripada subuh tadi hingga ke hari ini, hingga sekarang ini. Ustaz, sedikit ibahan, kuliah subuh pagi esok 6.45 pagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Wan Abdul Halim bin Mak Yusof dengan bacaan Yasin, tahlil, doa dan tazkirah. Dan seterusnya kuliah duha kita 8.30 pagi bersama dengan Imam Masjid Negara Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim dengan tadabbur surah Al-Baqarah. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gemenur Iman dengan kuliah-kuliah yang telah disediakan. Yang ini saya mewakili Gemenur Iman, mohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Sebagai menutup majlis, mohon sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk bacakan tasbih kafarah dan surat Al-As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Waalaikumsalam.